Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Harito selaku pensyarah bagi kursus BMMB 3262. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus BMMB 3262, iaitu persembahan. Baiklah. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan menggunakan aplikasi Canva yang telah saya jenamakan sebagai modul Gema Estetika Ekspresi Suara dan Gerak. Jadi bahan bantu mengajar yang saya sediakan ini fokus utama bahan ini adalah untuk melatih kemahiran membaca berintonasi dengan menggabungkan 3 elemen, yaitu seni visual, seni pergerakan, dan seni muzik. Okey. Jenama Gema Estetika ini saya pilih kerana modul ini bertujuan untuk menghidupkan teks yang statik menjadi satu persembahan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, sekaligus meningkatkan penguasaan lisan murid secara kreatif. Jadi bahan bantu mengajar ini saya hasilkan untuk meningkatkan kemahiran membaca berintonasi murid lah. Jadi kalau mereka membaca satu petikan ataupun bahan bacaan yang diberikan, mereka bukan hanya membaca secara datar, tapi mereka ada intonasi yang tertentu dan betul ketika membaca petikan yang diberikan. Sebelum melaksanakan atau menggunakan bahan bantu mengajar ini, murid akan diberikan diagihkan kepada 4 kumpulan, yang mana setiap kumpulan terdapat murid yang pandai membaca lah sudah pastinya. Baiklah. Bagi memastikan proses pembelajaran saya berlangsung secara interaktif, pertama sekali saya akan menggunakan aplikasi Wheel of Names. Wheel of Names ini mengandungi 4 petikan. Jadi setiap kumpulan menghantar wakil seorang untuk setiap kumpulan akan mendapat satu petikan. Jadi petikan ini akan dipilih oleh Wheel of Names. Penggunaan alat digital ini adalah untuk memastikan perlibatan murid yang aktif dan beretika dalam aktiviti penerokaan di dalam kelas. Okey, contohnya. Okey. Pertama, untuk kumpulan pertama, guru akan menekan Wheel of Names untuk menentukan petikan yang akan didapati oleh kumpulan pertama. Contoh yang pertama, pembaca berita. Kumpulan pertama akan mendapatkan petikan pembaca berita. Begitu juga kumpulan kedua, ketiga, dan keempat. Apabila kumpulan mendapatkan petikannya masing-masing, mereka akan mulai berbincang dan membaca dan memahami petikan yang diberikan itu. Jadi setelah berbincang dan memahami petikan tersebut, murid akan menentukan siapa akan menjadi wakil untuk ke hadapan dan membacakan petikan tersebut. Okay. Apabila wakil yang telah ditentukan untuk membaca petikan ini, contoh petikan pertama Wira. Okey. Untuk petikan Wira, kita ada lihat QR code di sini. Kode QR ini mengandungi audio latar belakang Wira inilah untuk menyokong proses membaca berintonasi tersebut. Okey. Kalau petikan pertama ini kita lihat contoh, wahai rakyat jelata, hari ini kita berdiri di sini bukan untuk menyerah kalah, tetapi untuk membuktikan bahawa kebenaran adalah senjata utama kita. Jangan sesekali gentar, mari kita marah ke hadapan demi mempertahankan tanah air yang tercinta. Okey. Untuk petikan pertama, Wira, murid wakil setiap kumpulan mestilah
ketika membaca petikan tersebut, mereka menggunakan ekspresi yang betul dan pergerakan yang betul. Maksudnya postur mereka berdiri dan pergerakan tangan mereka macam mana, itu mestilah betul. Oke, kalau dari sudut pergerakan, murid diminta untuk berdiri dengan postur yang agak tegak. Sebagai wira, mestilah kita berdiri tegak. Oke, dan melakukan isyarat tangan yang tegas semasa menyebut, contohnya semasa menyebut marah ke hadapan demi mempertahankan tanah air yang tercinta. Mestilah dengan suara yang tegas dan postur yang betul. Oke. Petikan yang kedua, memaparkan watak nenek ataupun datuk lah untuk murid lelaki. Jadi untuk bahagian ini, audio yang telah saya masukkan adalah audio seruling tradisional yang tenang akan dimainkan bagi membina suasana nostalgia. Seni pergerakan yang diintegrasikan pula melibatkan ekspresi wajah yang lembut sudah pastinya, dan aksi tangan yang seolah-olah menggamit atau membelai bahu cucu. Oke, jadi di sini elemen seni visual pada latar belakang slide menunjukkan kehijauan dan membantu murid membayangkan suasana kampung yang diceritakan. Maksudnya, murid yang melakukan atau membaca petikan ini mestilah menggunakan suara yang lembut dan mimik muka yang lembut jugalah. Pembacaan juga mestilah agak lambat, karena ini membawa watak sebagai nenek ataupun datuk, yang mana kita tahu bahwa nenek dan datuk adalah orang yang lemah lembut. Baiklah, petikan ketiga kita beralih kepada suasana formal pula sebagai pembaca berita. Jadi, untuk petikan ini murid perlu duduk dengan tertib dan mengekalkan kontak mata yang konsisten dengan audiens sambil melaporkan tentang fenomena air pasang besar. Okey. Audio intro berita yang rancak akan dimainkan oleh guru sebelum bacaan bermula untuk memberikan impak profesionalisme. Maksudnya sebagai pembaca berita, murid tersebut perlulah mempunyai kontak mata yang konsisten kepada audiens. Yang mana kita tahu pembaca berita sudah pasti akan melihat ke arah kamera. Okey, akhir sekali petikan keempat ini memaparkan kegembiraan kanak-kanak. Okey, kita tahu bahawa kanak-kanak adalah seorang yang ceria dan bebas. Okey. Situasi ini adalah di Taman Bunga. Melalui audio ini, audio yang telah dipilih adalah audio yang ceria dan visual taman yang berwarna-warni. Jadi murid digalakkan untuk melakukan pergerakan aktif seperti melompat kecil atau menunjuk ke arah rama-rama yang terbang di cerah bunga. Jadi untuk petikan ini, kumpulan yang mendapatkan petikan ini mereka boleh bergerak bebas. Contoh, kalau wah cantiknya taman ini, tengok tu ada banyak rama-rama berwarna-warni terbang di celah bunga ros. Ibu cepatlah ke sini. Saya tidak sabar hendak bermain buayan di sana bersama kawan-kawan. Jadi postur yang mereka boleh gunakan adalah contoh, mereka boleh menggunakan ekspresi muka yang ketawa dan tersenyum dengan ceria. Seni pergerakan pula mereka boleh seperti melompat kecil, berlari anak, seperti itulah untuk menunjukkan bahawa mereka adalah kanak-kanak yang bergembira atau ceria. Okey, kita beralih kepada kebaikan modul. Kebaikan yang pertama adalah pembelajaran berasaskan gamifikasi. Penggunaan pautan, wheel of names, menukarkan sesi pentaksiran yang kaku kepada bentuk permainan yang mampu mengurangkan tahap kegelisahan murid semasa dinilai. Okey, maksudnya di sini kalau guru menggunakan penggunaan sesi pentaksiran yang lebih formal,
murid mereka tidak selesa ataupun mereka lebih gelisah lah. Maksudnya mereka tidak menikmati proses pembelajaran itu. Jadi guru menggunakan pautan wheel of names. Jadi walaupun mereka rasa gelisah, tapi mereka gembira nak tahu apa petikan yang mereka dapatkan. Oke, yang kedua, pemupukan literasi emosi melalui kepelbagaian watak seperti Wira yang tegas dan Nenek yang lembut. Jadi murid ini belajar menerjemahkan emosi visual dan teks ke dalam bentuk vokal sekaligus meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Jadi melalui keempat petikan tersebut, mereka dapat melihat secara langsung ekspresi, postur dan pergerakan yang berbeza-beza. Oke, kalau dari Wira yang tegas, mereka boleh melihat pergerakan yang lebih bersemangat dan ekspresi yang lebih tegas. Kalau daripada petikan Nenek pula, mereka boleh melihat ekspresi yang lebih lembut, pergerakan yang lebih lambat seperti itu. Oke, jadi mereka ada pengalaman secara langsung lah. Kebaikan ketiga, flexibility gaya pembelajaran. Jadi modul ini menyokong murid auditori melalui contoh audio, murid visual melalui grafik yang estetik, dan murid kinestetik melalui simulasi watak. Jadi modul ini memenuhi ketiga-tiga gaya pembelajaran murid lah. Contohnya kalau murid yang auditori, mereka tidak bosan sebab ada audio yang disediakan. Kalau murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual, mereka boleh melihat visual yang diberikan atau dipaparkan. Kalau murid dengan gaya pembelajaran kinestetik, mereka boleh memperhatikan simulasi watak yang disampaikan. Oke, kebaikan modul yang terakhir, pentafsiran autentik dan segera. Jadi guru boleh memberikan maklum balas secara terus berdasarkan kriteria intonasi yang dipilih. Dan ini menjadikan proses pentafsiran bilik darjah lebih telus dan bermakna. Oke, maksudnya di sini guru boleh melihat adakah murid tersebut menyampaikan petikan tersebut menggunakan intonasi yang betul, ekspresi muka yang betul, ataupun postur badan yang betul. Oke, jika murid dapat menyampaikan petikan tersebut dengan betul, maksudnya murid tersebut telah menguasai kemahiran membaca berintonasi itulah. Akan tetapi kalau murid tersebut gagal, contoh, murid tersebut telah mencapai intonasi yang betul, postur yang betul, tapi gagal menyampaikan ekspresi yang betul berdasarkan petikan yang mereka dapatkan. Okay. Kalau hal ini berlaku, guru boleh memberikan cadangan kepada murid ataupun memberi, contohnya macam ni, guru boleh menerangkan kalau petikan ini, contoh petikan Nenek, murid boleh memberikan ekspresi yang lebih lembut. Maksudnya mereka boleh maksudnya mereka tidak menggunakan ekspresi yang tegas lah. Dari segi kebolehpasaran. Yang pertama, standar pendidikan digital. Modul ini menepati dasar pendidikan digital KPM kerana mengintegrasikan elemen multimedia dan akses pantas melalui kod QR. Maksudnya modul ini mudah digunakan kerana menyediakan kod QR, itulah salah satunya. Yang kedua, sifat mesra pengguna. Jadi oleh sebab formatnya adalah dalam bentuk PDF interaktif yang ringan, produk ini boleh diakses melalui berbagai peranti seperti telefon pintar, tablet atau komputer riba tanpa memerlukan perisian yang berat. Maksudnya produk ini boleh digunakan di mana sahaja dan
bila-bila sahaja, karena tidak perlu memerlukan perizinan yang berat. Oke, yang ketiga, potensi perkongsian komuniti pembelajaran profesional. Jadi produk ini mempunyai nilai yang tinggi untuk dikongsi dalam repository sumber pendidikan peringkat daerah atau negeri sebagai contoh inovasi bagi kemahiran membaca dan lisan. Oke, yang terakhir, cost efektif dan lestari. Jadi produk ini sudah pasti menjimatkan kos pencetakan bahan karena bersifat siap guna secara digital serta boleh dikemas kini pada bila-bila masa sahaja mengikut keperluan silabus ISKP yang terkini. Jadi maksudnya produk ini tidak terlalu terhad lah. Maksudnya kalau untuk murid ini, murid tahun 4 boleh digunakan, murid tahun 5 boleh digunakan juga, dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa sahajalah. Baiklah, sekian saja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.